Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu buat semua penonton Nona. Sesi persekolahan di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor telah pun bermula hari ini. Pastinya ibu bapalah yang paling sibuk dalam menguruskan anak-anak ketika ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pastikan anak anda mematuhi SOP yang ditetapkan demi kesejahteraan kita bersama. Sementara itu, teruskan bersama kami di Nona untuk pengisian yang menarik dan penuh informasi. Baiklah, hari ini Mira bersiaran di Open House KLCC Kuala Lumpur, sebuah restoran yang terletak berhadapan dengan Tasik Suria KLCC. Rekaan dalaman di lokasi yang menakjubkan ini menggabungkan konsep budaya tradisi Nusantara dan penjajahan British serta warisan peranakan. Suasana di sini menyuntik rasa mewah dan elegan, namun menu yang disediakan mengikut cita rasa rakyat Malaysia yang gemar dengan masakan tradisi tempatan. Anda boleh menikmati juadah di sini sambil menikmati suasana yang nyaman dan selesa. Istimewa di Nona minggu ini. Kita jumpa dekat satu kedai makan ni. Masa tu kita ada boyfriend. Masa tu memang kita ni sebagai kawan je lah. To be honest, our relationship up and down lah. Until kita decided to get married, then alhamdulillah everything went smooth. Menariknya semestinya kalau dekat US ni, kalau you ada anak, kenalah bawa anak ke Disneyland ataupun dekat Florida, Disney World. Beautiful places that I've ever been ialah Antelope Canyon. Temannya itu sendiri akan mendapat manfaat. Pengalaman warga emas yang mana saya rasa tak semua orang dapat. Jadi ini adalah peluang yang mungkin mereka tak dapat dengan keluarga sendiri, tapi mereka dapat melalui servis. Anak itik di celah pandan sambil berenang berdua-dua. Sama cantik, sama padan, bagai pinang di belah dua. Mula menjalinkan cinta sejak di bangku sekolah, Alisha Sanda 21 tahun selamat disatukan dengan pilihan hatinya Uzair Hakimi 25 tahun. Maliga Cinta minggu ini berkesempatan mendekati pasangan pengantin baru Alisha Sanda dan Uzair Hakimi atau lebih dikenali dengan panggilan Hak. Perkenalan selama 6 tahun antara kedua pasangan ini membawa hubungan mereka hingga ke jenjang pelamin. Alisha akui Hak adalah cinta pertama yang benar-benar berjaya menambat hatinya untuk menjadi teman hidup seorang pengurus produksi. Macam mana kita kenal, dia was 6 years ago. And Saya sekolah lagi masa tu. Masa tu dia sekolah, I pun budak college lagi masa tu. And then kita jumpa dekat satu kedai makan ni. Masa tu kita ada boyfriend. Masa tu memang kita ni sebagai kawan je lah. Kita macam kenal-kenal macam tu. Dia ada pasangan dia, kita macam memang tak expect apa-apa. And then Tapi first impression tu sebab jarang ada lelaki yang berani salam Alisha. Tapi dia adalah seorang lelaki yang macam very gentle. Dia datang, tak kenal pun, tak tahu nama pun, tapi dia datang terus nak salam. So Aisyah rasa macam berani betul mamak ni. Okey. Macam itulah. Cantik tak? Cantik lah, kalau tak takkan nak salam kan.
Merpati dua sejoli ini bertunang pada hujung Januari 2021 dan seterusnya mengambil keputusan untuk mempercepatkan urusan pernikahan. Mereka selamat diijab kabulkan pada 21 Ogos 2021 di Pejabat Agama Islam Daerah Gombak dengan berwalikan bapa pengantin perempuan Muhammad Faisal Abdullah. Kita kahwin masa tu kita PKP masa tu. Masa kita orang kahwin masa PKP, jadi kita punya pergerakan pun agak terhad, tapi all my family belah Alisha, belah Hak semua tolong untuk cari baju, carikan konsep, tapi kita orang punya main konsep if like macam minimalist. Kita tak ada pun buat meriah-meriah besar-besar, kita buat simple tapi semua orang happy. Kan? Masa tu mestilah sedih bila kita dengar sah tu, bila kita dengar Hak sebut nama penuh Alisha and confident Hak tu, bila sah kita rasa macam sedih lah, menitis air mata. Tak sangka dia jadi isteri orang macam tu. All this time, I tak pernah percaya yang akan rasa berdebar or anything lah sebelum nak akad nikah tu, because I confident dengan the person that I wanted to get married with. So I tak pernah rasa macam doubt ataupun ragu-ragu until lah masuk dalam bilik pernikahan tu, and then I rasa berat sangat bahu I, and orang tua tu kata itu beratnya tanggungjawab dipikul lah. So masa tu I betul-betul realise yang benda ni bukan satu, it's not a joke lah. Yang berat tu memang betul-betul jadi dekat I, bahu I berat, and the moment Tok Kadi tu cakap sah, dan berat tu pun hilang. I fell in love dengan dia punya how she is very independent lah. So I sejenis lelaki yang attracted kepada perempuan yang macam nak cakap, yang kira tak mengharapkan duit parents atau duit lelaki, atau you know those kind of things lah, yang independent on her own feet lah. Macam Hak pula, dia seorang lelaki yang sangat family man. Benda yang buat Alisha suka sangat dekat Hak sebab dia seorang lelaki yang very caring. Dia jaga family dia. Bila dia jaga family dia, Alisha confident yang dia akan jaga Alisha sampai bila-bila. Mengikut perancangan awal, Alisha dan Hak ingin melangsungkan perkahwinan pada Februari tahun ini. Namun, berikutan situasi pandemik yang tidak menentu, mereka akur dengan ketentuan ilahi. To be honest, our relationship up and down lah. Betul. Selama 6 tahun ni, until kita decided to get married, then alhamdulillah everything went smooth. Tapi before that, banyak sangat dugaan dan rintangan yang kita kena lalui lah. Tapi apa yang Alisha belajar dalam relationship ni, kalau you ada kesabaran tu, insya-Allah Allah akan tolong you. Kan sebenarnya? It's meant to be, will always be. Tanggal 18 Disember 2021, pasangan mempelai ini turut mengadakan majlis resepsi yang bertemakan tradisi Melayu bertempat di Museum Kota Kayang, Kuala Perlis. Sebab family Alisha besar dekat Perlis, jadi bila diorang tak dapat tengok Alisha kahwin tu, diorang rasa macam nak tengok lah. Sebab tu Mama Alisha cuba untuk adakan majlis dekat Perlis, and then family Hak daripada Perak pun datang untuk sambut sama-sama dekat sini. Sebenarnya tak sangka yang we made it here. Alisha tak pernah terfikir pun yang kita orang akan berjaya untuk sampai kat sini. Bila Alisha nikah tu rasa macam Alisha confident yang Hak sebenarnya suami Alisha dah lama. Tapi hari tu terjadinya Alisha bergelar isteri Hak dengan sah. Alisha rasa itu momen yang Alisha tak akan lupa sampai bila-bila. Betul. Nangis pun. Semoga ikatan yang terjalin kekal hingga ke syurga.
Sebagai acara penutup tahun Malam Met Gala Malaysia 2021 yang berlangsung baru-baru ini telah memeriahkan industri fashion tanah air dengan membawa karya 25 pereka tempatan ke pentas peragaan. Selain tampil dengan rekaan busananya tersendiri, Yani Bahtia turut berkongsi koleksi terbarunya sempena Aidilfitri tahun ini. Malam Met Gala Malaysia 2021 yang berlangsung di Melaka baru-baru ini adalah hasil kerjasama antara Sheng Tai International dan pereka fashion tempatan Bill Keith. Sebab Bill banyak kontak dia orang kata dia nak join show ni, event ni, kan? So memang Bill ada fantasi, ada dream, macam mimpi impian nak buat macam mana tu semua. So Bill tu mengharap aja dia orang boleh buat. Memang malam ni you tengok persembahan dia orang, you tengok baju-baju dia orang, memang dah banyak tumpu perhatian pada very teliti, very intricate details pada baju-baju dia dan konsep dia punya creativity. Walaupun sehelai aja. Majlis ini secara tidak langsung menyediakan platform buat pereka fashion lama dan baru untuk menonjolkan bakat terpendam mereka di pentas peragaan. Kesemua rekaan yang dihasilkan akan dipamerkan di Streets Designer Gallery, Metra Square bermula awal tahun ini. Kami pereka-pereka fashion sangat teruja sekali sebab dah lama kami tidak mengadakan fashion show dan bakat kami terpendam sahaja. Dan ini kali yang pertama sekali diadakan Met Gala untuk mengeluarkan bakat-bakat baru. So, kali ini Kak Yang ketengahkan batik sutra ya, yang sebenarnya ini untuk akan dibawa ke New York tapi disebabkan pandemik tak boleh. Tema Kak Yan macam harimau Malaysia dan ada lagi rekaan-rekaan dia. Tapi Kak Yan pergi haluskan dengan roses. Nampak Malaysia bersemangat tapi lembut jiwa. Rekaan luar biasa dan glamour yang dipersembahkan dilihat mampu merancakkan lagi industri fashion tanah air. Selain memberi peluang yang lebih luas kepada pereka fashion untuk terus berkarya, ia juga membuka ruang kepada mereka yang berminat dalam bidang peragaan. Kak Yan juga turut berharap semoga design pereka-pereka fashion Malaysia bangkit ke dunia internasional. Saya punya wish untuk dia is she go to international level because her clothes sangat-sangat elegan dan classy. So harap-harap dia boleh one day akan bertanding dekat KL Fashion Week and all the international levels. Walaupun industri fashion terkesan dengan pandemik, penganjuran majlis seperti ini boleh dianggap sebagai titik tolak dalam menjadikan Melaka sebagai ibu kota fashion seperti Milan. Terbaru, Yani Bahtia juga turut melancarkan koleksi rayanya bagi tahun 2022. Didatangkan dengan 4 busana yang istimewa, beliau menjanjikan rekaan menarik buat peminatnya. Selalunya memang kita bertahan dengan konsep Nusantara. Dan kali ini Kak Yan mempersembahkan itu songket dengan lace pula. Selalunya songket dengan satin, but kali ini dengan lace pula, membuat satu kelainan. Kak Yan design memang ada kebayanya, ada lebih kurang macam kurung kedah dan ada cupah untuk dimodernkan dengan cap untuk orang yang bergaya lebih moden ya, dan ada juga baju kurung yang sikitnya kembang. Jadi ingin membuat satu kelainan untuk pelanggan-pelanggan semua yang mana sebelum ini kita tak mengeluarkan desain yang ini. Dengan menggunakan tona warna gelap seperti hitam dan digabung dengan warna emas, menjadikan rekaan persalinan ini tampak eksklusif dan klasik. Setiap busananya dipadankan dengan turban dan pelitup muka jenis songket bagi menaikkan lagi aura si pemakai di Aidilfitri. Oh, dia macam ni, idea ni sepintas. Kalau kita ingat yang tu, terus ambil gunting,
terus gunting, terus jahit dan cantik ke tak cantik kita uji dulu dengan satu model digayakan oleh modeling. Kalau sekiranya okey, baru kita teruskan untuk koleksi-koleksi yang lainnya. Walaupun mengambil masa yang singkat untuk menghasilkan kesemua busana ini, beliau tetap menitik beratkan perincian bagi setiap hasil tangannya. Pemilihan kain yang sesuai sangat diutamakan dalam memberi keselesaan buat si pemakai. Untuk kekal bertahan hingga ke hari ini memang susah sebab dulunya memang jatuh dan bangun, bangkit lagi, jatuh bangun, bangkit lagi. Yang penting kita ada matlamat, ya, kita ada cita-cita dan cita-cita tu kita akan gantungkan dekat atas begitu. Ya, macam ada benda yang tersangkut, aku mesti capai ni, aku mesti impikan ni, impian aku mesti tercapai. Dan cita-cita tu memang dah lama dah Kak Yan asaskan. Prinsip Kak Yan, nak cita-cita tadi, nak Yan's Creation berkembang dari modal sedikit hingga jutawan. Begitulah. Jadi dengan adanya critical economy disebabkan pandemik, Kak Yan tak boleh terbang ke sana ke sini sebab market Kak Yan dekat US cukup meluas. Tapi kita tak ada hutang nak dibayar. Yani berharap agar rekaannya kali ini berjaya menambat hati peminat dan pelanggannya sekaligus memberi inspirasi kepada mereka muda di luar sana. Amerika Syarikat antara negara yang terbesar di dunia dan sering menjadi destinasi percutian popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain kaya dengan keindahan alam semula jadi, ia juga padat dengan pelbagai tarikan bertaraf antarabangsa. Bersama bekas personaliti TV3, Sarah Yusof berkongsi pengalaman pengembaraannya ke Las Vegas, ibu kota hiburan dunia dan Antelope Canyon. Diiktiraf sebagai negara ketiga terbesar di dunia, Amerika Syarikat juga terkenal dengan pelbagai ikon seni bina serta bangunan pencakar langit. Hai, saya Sarah Yusof dan di belakang saya merupakan water wall yang di mana anda wajib berlawat kalau anda berada di Houston, Texas. Dan kalau anda ingin tahu mana tempat lagi yang best nak pergi dekat USA, jom. Mengambil keputusan untuk mengikut suaminya berhijrah ke luar negara, bekas pengacara TV3, Sarah Yusof tidak melepaskan peluang untuk menerokai pelbagai tempat menarik di negara Republik ini. Kami sekarang ni menetap di Houston. It's a really small town. Satu town di mana sangat sesuai untuk raise a family. Houston ni ada satu beach iaitu called Galveston Beach. Dia lebih kurang 45 to 1 hour away. Well, it's okay. The nearest beach dekat Houston. Jadi bolehlah ubati rindu Sarah. Sarah kan orang KK kan. Ada banyak pulau. Jadi this is the time untuk Sarah bawa my children untuk explore the beach here. Menariknya semestinya kalau dekat US ni, kalau you ada anak, kenalah bawa anak ke Disneyland ataupun dekat Florida, Disney World. Actually anak tu tak apa faham sangat lah, it's more to me. Sarah rasa enjoy sangat. Baru-baru ni pun Sarah baru pergi ke Disneyland dekat California. Masya Allah cantik sangat. Like they say, the happiest place on earth. Masa tu sambutan hari Natal. Jadi sangat-sangat meriah. It's such a beautiful sight to see, especially at night sebab banyak sangat lampu. Taman tema hiburan terkenal di dunia, Universal Studios, juga antara lokasi yang mampu memberi keterujaan bukan sahaja kepada kanak-kanak, malah mereka yang meminati karakter animasi. Orang main kenal Sarah memang minat sangat Harry Potter. Jadi untuk bagi mereka yang meminati Harry Potter, kenalah datang sini and lawat all the Universal Studio dekat Florida dan juga Los Angeles. Sarah suka datang sana, Sarah suka tengok like as if I'm there. Dia ada satu scene di mana diorang pergi ke sekolah Hogwarts kena naik train. Dengan binaan set yang lengkap, pengunjung dapat merasai pengalaman seolah-olah berada di dalam filem kegemaran mereka. Dekat
Florida saja ada train yang bergerak yang memang boleh bawa anda ke satu tempat tapi still dalam Universal Studio. Dekat LA tak ada. Jadi you have to be aware. There are certain things yang ada dekat LA, ada yang certain things yang tak ada dekat Florida. Dia macam bawa anda ke dunia lain tau. So for me personally, bestnya macam betul lah macam kat dalam movie. Dia ada satu kedai di mana anda boleh beli the wand, you know, the wand yang Harry Potter tu. And dekat beberapa section tu, you boleh swing yang wand and the things akan ada, boleh bergerak lah, tiba ada keluar asap bila you swing the wand. Dia ada beberapa tempat, so dia sangat menarik. Dan di sana juga, of course, you can buy a lot of souvenirs. So setiap kali Sarah pergi melawat ke tempat ni, wajib untuk beli baju. Dan juga rasa butterbeer. Butterbeer ni bagi peminat-peminat Harry Potter tahu, kalau you tengok movie, dorang ada reka satu jenis minuman yang dinamakan butterbeer, tapi dia non-alcoholic dan dia rasa macam dia gassy tapi rasa butter. It's hard to explain tapi personally memang sangat sedap. Terbentuk daripada aktiviti geologi sejak jutaan tahun yang lalu, Taman Negara Grand Canyon adalah tarikan utama yang menyajikan panorama yang cukup luar biasa. Saya nak highlight kat sini, one of the most beautiful places that I've ever been ialah Antelope Canyon. So Antelope Canyon ni terletak dekat Page, Arizona. Lebih kurang 2 jam perjalanan sebelum ke Page, Arizona itu, Sarah juga ada melawati Grand Canyon. Grand Canyon tu sangat cantik. Sarah punya hotel tu boleh nampak pemandangan. So bangun-bangun je boleh tengok. Wow. Okay, Sarah dengan suami masa tu dua-dua tengok kat depan tu macam gambar sangat cantik sangat. Tapi sebenarnya it's real life. Terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Upper Antelope Canyon dan Lower Antelope Canyon. Laluan di celah bukit dan pasir kemerahan ini pastinya memberi 1001 pengalaman tentang keajaiban alam semula jadi. Kalau kat Antelope Canyon tu, kadang-kadang you kena naik tangga, turun tangga. There are some parts yang very narrow yang you kena singatkan badan. But I managed to do it dengan bawa anak 10 kg just because semangat nak explore, nak tengok gitu betapa cantiknya tempat tu. Setiap angle memang insta-worthy. Ini adalah sebenarnya satu kawasan yang dilindungi oleh puak Navajo. You tak boleh bawa bag, you cannot bring anything because diorang tak nak kita buang sampah ke, and memang tak boleh ambil video langsung. Tapi mereka benarkan untuk bawa kamera. Las Vegas sememangnya terkenal sebagai pusat bandar permainan serta hiburan buat orang dewasa. Pengunjung juga boleh melihat pelbagai persembahan unik di sekitar jalan utama. Sarah juga ada lawat ke Las Vegas. Bagi Sarah, dia macam tempat tu agak-agak macam Bukit Bintang sikit. Tu say lah. Satu kawasan, you boleh lalu from one side to another side and you can jalan, and then dekat tepi-tepi tu macam-macam ada. And then dekat setiap hotel dekat Las Vegas tu dia ada tema masing-masing. Ada satu hotel tu dia tunjuk it's like a dancing fountain and it's all for free. A good place untuk bawa anak-anak juga. So because it's really exciting. Macam-macam kiri kanan ada je nak tengok. Sarah tidak melepaskan peluang untuk membawa anak-anak ke SeaWorld yang terletak di bandar San Antonio untuk melihat persembahan mamalia laut seperti ikan lumba-lumba, anjing laut dan banyak lagi. One of my most favorite thing to do kalau dekat Texas, pergi ke San Antonio. Di sana juga terdapat drive-thru safari. Yes, so bagi mereka, macam Sarah sendiri nak bawa anak, nak tengok haiwan, tetapi kadang-kadang sekarang ni takut kan because of the virus. So this is the perfect activity for you to do with your family. Dengan dekat dalam kereta je, you boleh tengok all the animals dekat sebelah kereta, and kadang-kadang kita tengok macam takut tapi dorang chill je. So bayangkan dekat je, you buka tingkap memang you boleh dengar, you boleh tengok memang dorang kat sebelah je.
Mempunyai 4 musim menjadikan Amerika Syarikat antara negara yang meriah dengan pelbagai sambutan perayaan dan festival yang menarik setiap tahun. Bekas peserta Clever Girl Malaysia musim pertama ini juga akui dia terpaksa meninggalkan dunia pengacaraannya demi keluarga tercinta. Setiap kahwinan mesti ada sacrifice. United States tu terlalu jauh. Nak jumpa pun tak tahulah bila, maybe after 1 year. Saya juga nak suami saya to witness a lot of our first things with our first baby together. And bagi mereka yang nak follow our journey dekat US, definitely boleh follow Sarah dekat Instagram. Okay, dekat @SarahYusof. Dan Sarah juga ingin ucap terima kasih kepada Nona untuk memberi peluang Sarah untuk kongsikan pengalaman kami di Houston, Texas. So, saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada anda semua dan semoga anda stay safe wherever you are. Bye! Mempunyai 50 buah negeri di bawah satu persekutuan menjadikan Amerika Syarikat antara lokasi tumpuan pelancong, bukan sahaja dalam kalangan rakyat tempatan, malah serata dunia. Seperti kanak-kanak, warga emas juga adalah golongan yang memerlukan penjagaan rapi dan bantuan dalam melakukan rutin harian. Sedarakan hal itu, Izzati Nasir, 30 tahun, mengambil inisiatif untuk mewujudkan Teman Malaysia, sebuah perniagaan sosial yang menawarkan perkhidmatan khas buat warga emas yang memerlukan peneman. Usaha murni Izzati mula mendapat perhatian ramai sejak September tahun lalu. Nona mendekati graduan ijazah sarjana muda dietetik dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang merupakan ibu kepada 2 cahaya mata. Saya graduate pada tahun 2014. Kemudian lepas habis graduate, saya rasa saya tak nak jadi dietitian. Jadi saya cuba untuk masuk dalam perkhidmatan awam. Saya cuba nasib untuk jadi seorang pegawai tadbir diplomatik. Dan apabila saya dah sampai di tahap yang terakhir, saya tak berjaya. Jadi pada masa tersebut saya telah mengandungkan anak yang nombor 2. Jadi saya rasa kalau saya nak cuba minta kerja agak mencabarlah sebab nanti orang fikir saya akan minta cuti bersalin dan sebagainya. Jadi pada masa tersebut saya cuba untuk mulakan perniagaan sendiri dengan kakak. Perniagaan bakery di rumah, menjual cream puff, brownies, dan apabila saya membuat perniagaan tersebut, saya mula untuk mengambil jalan ini sebagai satu kerjaya yang serius lah. Jadi saya pergi pada program keusahawanan untuk menambah skill dan kemahiran. Jadi di sini saya diperkenalkan dengan satu konsep usahawan sosial. Jadi di sini saya berhasrat untuk mengembangkan lagi bisnes saya dengan kakak. Jadi saya rasa lebih baik untuk saya membuat sesuatu yang boleh memberi kesan pada lebih ramai orang. Daripada 2-3 orang suri rumah, apa kata saya buat sesuatu yang boleh memberi impak pada masyarakat. Saya bersama kawan-kawan lain telah membuat kajian, membuat eksperimentasi untuk konsep Teman Malaysia ni. Jadi di situlah terhasilnya Teman Malaysia pada September 2020, di mana Teman Malaysia menyediakan servis penemban untuk warga emas untuk aktiviti harian, aktiviti di rumah, di luar rumah, contohnya ke temujanji hospital, membeli barang keperluan dan macam-macam lagi. Izzati percaya belum ada satu badan atau entiti yang menjaga kebajikan warga emas yang masih sihat, dan ini membuatkan beliau terpanggil untuk menubuhkan Teman Malaysia. Banyak dengar rumah penjagaan warga emas, nursing home dan sebagainya yang fokus kepada orang tua yang sakit. Tapi orang tua yang masih sihat, yang masih mampu bergerak sendiri. Tapi kadang-kadang anak-anak risau jika mereka membawa kereta sendirian atau keluar, takut
tak ingat jalan dan sebagainya. Jadi Teman Malaysia ingin fokus kepada golongan warga tua yang ini, yang masih mempunyai masa dan kudrat untuk melakukan aktiviti yang mungkin mereka tak dapat buat dulu masa muda. Okay, jadi Teman Malaysia gabungkan konsep bantuan warga emas ini dengan belia yang tidak mendapat pekerjaan, di mana kita jadikan mereka seorang peneman yang kami panggil temanian. Ramai warga emas ni kesunyian, walaupun dia duduk sekali dengan keluarga, kadang-kadang dia tak dapat nak menyatakan hasrat dengan ahli keluarga sendiri. Jadi mungkin bila ada orang luar yang kita panggil new faces, fresh air, temanian ni dapat membantu warga emas merasakan lebih gembira bercerita tentang kehidupan mereka. Dan saya dapat nampak bila temanian melakukan servis, bukan sahaja warga emas tu mendapat manfaat, temanian tu sendiri akan mendapat manfaat. Dia dapat belajar pengalaman warga emas yang mana saya rasa tak semua orang dapat, tak semua orang ada peluang untuk rasa ada atuk dan nenek untuk bercerita. Jadi inilah peluang yang mungkin mereka tak dapat dengan keluarga sendiri, tapi mereka dapat melalui servis. Farah turut berkongsi pengalaman sepanjang bergelar seorang temanian. Masa tu my friend Aiza, tiba-tiba dia ada hantar macam post Teman Malaysia on Instagram lah, saying that they are looking for temanians untuk jaga orang tua and so on. So I read the requirements and I was like, okay, I berminat, because at the same time I fikir I ada pengalaman jaga my nenek dulu and also arwah atuk I dekat Kampung Pandan. Memandangkan saya 22 tahun dan seorang student psikologi, jadi dari situlah saya ada passion untuk membantu community kita, especially warga emas lah. Memang saya nampak perubahan tu sebelum saya join sebagai temanian. So selepas saya jadi temanian, saya rasa diri saya ni lagi more empathetic towards warga emas, dan saya pergi ke rumah-rumah orang tua ni dan saya tengok keadaan mereka macam mana, dan dari situ saya fahamlah yang warga emas ni memang is such a vulnerable community. So dari situ saya learn to be a good listener. Dari situ saya ubah pemikiran saya kepada mementingkan lagi lah keperluan warga emas. So dari situ saya rasa saya macam I'm a better person lah. Dan ini saya rasa nilai yang sangat perlu pada belia zaman sekarang, di mana kebanyakan interaksi adalah melalui internet, social media, handphone. Jadi human touch tu dah kurang. Jadi melalui servis Teman Malaysia, kita dapat mengasah soft skill kita dan kita dapat menjadi manusia yang lebih empathetic dan memahami orang lain, especially warga emas. Jadi walaupun saya seorang ibu, seorang isteri dan seorang CEO, saya harus pandai membahagikan masa, compartmentalizekan saya punya fikiran untuk tahu, okey, masa ni saya lah seorang ibu, saya perlu jadi yang terbaik, ibu yang terbaik. Bila saya seorang CEO, saya perlu jadi CEO yang terbaik. Bagi wanita berusia 30 tahun ini, pelbagai perkara mampu dicapai jika percaya pada kebolehan diri. Bila kita berikan diri kita peluang, kita baru masa tu kita dapat discover all the possibilities yang kita pernah boleh buat lah. Sebab saya pun tak pernah terbayang saya akan jadi macam ni. Saya rasa macam saya menjadi assistant je lah macam tu kan. Tapi bila saya diletakkan di satu tempat yang saya terpaksa ambil responsibility tu, I take it up as a challenge and I have to make it work lah, because everything is depending on me. Bila kita bekerja, kita bukan semata-mata membantu suami, membantu keluarga, tapi lebih kepada pembentukan modal insan seorang wanita tu sendiri. Kita dapat memberi inspirasi pada wanita lain, kita dapat memperkasakan ekonomi wanita, di mana saya rasa seorang wanita ni boleh capai begitu banyak benda. Seorang wanita ni adalah seorang yang cekal. Jadi kita nak buat bisnes, kita nak kerja 8 to 5, kita nak buat apa, as long as kita betul-betul fokus dan kita nak buat benda tu, insya-Allah kita akan diberi kekuatan untuk mengharungi benda itulah. Membantu insan lain mencapai kebahagiaan dan kegembiraan adalah satu kepuasan buat Izzati. Amalan inilah yang menjadi pegangan dan membuatkan dia terus melangkah maju ke hadapan.
Minat dengan hiasan dalaman sejak di bangku sekolah mendorong TS Dr. Muhammad Arif Ahmad Nazri untuk mendekorasi rumah idaman mengikut cita rasanya. Rumah yang terletak di Batu Pahat, Johor ini diterapkan dengan teknologi rumah pintar atau smart home yang boleh dikawal menggunakan telefon pintar. Ikuti Diary Deco untuk inspirasi kediaman anda. Rumah yang mula diduduki sejak 2019 ini mempunyai 4 bilik tidur dan 3 bilik mandi. Kediaman ini mempunyai konsep, susun atur serta tona warna pilihan yang berbeza. Ia juga memberi ruang kepada pemiliknya untuk terus bereksperimentasi dalam menata rias kediaman atau sesuatu ruang tanpa perlu mengubah suai rumah secara keseluruhan. Rumah bujang ini adalah kediaman pertama Dr. Arif, pensyarah kanan sebuah universiti di Batu Pahat, Johor, dan beliau menjadikan hobi mendekorasi rumah sebagai sesi terapi jiwa. Kediaman saya merupakan teres 2 tingkat dan merupakan intermediate lot, iaitu lot pertengahan. Keluasannya lebih kurang dalam 22 x 80, terletak di Seri Gading, Batu Pahat. Ia merupakan rumah pertama saya dan mula diduduki sejak tahun 2019 lah. Apa yang menariknya tentang rumah ini adalah dari segi keluasan living room ataupun ruang tamu, begitu juga dengan bilik tidur utama. Membuatkan saya begitu tertarik dengan layoutnya, yang mana bila saya suka satu layout kediaman tu, bila kita buka pintu utama tu tidak terus menjurus kepada ruang tamu, so dia ada sedikit space untuk entrance way lah. So apabila kita dapat duduk di rumah sendiri ni, saya meluahkan semua ilham yang ada sebelum-sebelum ini hasil daripada rujukan melalui internet, media sosial dan juga majalah-majalah. Maka daripada situlah saya dapatkan sedikit sebanyak idea. Selain daripada itu juga, saya melihat kepada renovasi. Kalau bagi mereka yang pernah menjalankan renovasi secara sendiri, maksud saya sendiri ini adalah dari segi surveynya, dari segi pemilihan kontraktornya. Kalau kita lihat pemecahan suatu ruangan itu akan memakan kos yang lebih tinggi berbanding dengan membina ataupun mewujudkan sesuatu ruang. Jadi kalau dilihat layout rumah saya tidak melakukan sebarang renovasi secara memecahkan mana-mana ruang, tetapi saya hanya menambahkan sedikit sahaja. Bagi ini kelangsungan daripada kos tadi lah. Memecah tu ada satu kos yang lain, pembersihan satu lain, pembuangan bahan sisa yang dipecahkan juga merangkumi satu kos yang lain. Jadi kos untuk memecah tu lebih besar lah berbanding dengan membina suatu ruang ataupun mewujudkan suatu ruang. Okey, kalau ditanya tentang konsep rumah, saya tidak mempunyai konsep rumah yang terhad, yang mana tidak tertumpu hanya pada suatu konsep sahaja. Sebab itu kalau kita lihat kepada jenis ataupun apa yang saya dekoratkan, daripada pintu masuk, bermula daripada car porch kepada foyer, kepada entranceway, kepada living room dan sebagainya, boleh lihat lah. Dari segi warna mungkin tak banyak beza, sebab saya lebih berminat dengan warna-warna yang agak lebih gelap. Bukan kerana kita ambil faktor selamat dan sebagainya, tetapi saya suka ambience tersebut. Jadi sebab itu konsep yang saya letakkan dalam hias dalaman rumah saya ini tidak tertumpu kepada satu konsep sahaja. So dia akan pelbagai lah, dari segi setiap ruangan tersebut mempunyai apa kita panggil susun atur melalui idea saya tersendiri. Jadi dari segi hiasan mungkin saya akan ambil here and there ataupun mix and match daripada konsep-konsep yang ada melalui majalah dan juga media sosial, tetapi secara keseluruhannya saya tidak terapkan lah. Contoh sebagai contoh, ada certain daripada kita yang gemar tentang farmhouse, jadi anything about farmhouse dia akan terapkan di dalam rumah mereka. Dari segi konsep bakul, dari segi konsep pembegang pintu, dari segi konsep warna dan sebagainya. Saya juga ada bahagian yang suka ataupun hiasan kecil yang menyentuh tentang farmhouse ni. Jadi saya cuma ambil sebahagian saja untuk saya mix and matchkan dengan dekorasi semasa. Smart home ni banyak memudahkan saya. Kalau dulu orang kata smart home ini lebih kepada apa kita panggil kemahuan, tapi bagi saya ia merupakan satu keperluan.
kerana smart home ini kita boleh integratekan sistem di dalam rumah kita kepada telefon pintar kita lah. Sebab kalau saya sendiri banyak urusan di luar, maksudnya ada outstation dan sebagainya. So smart home ini membantu dari segi kita membuat mimik ataupun dia seolah-olah kita berada di rumah dengan nyalaan lampu pada certain masa, dengan nyalaan lampu pada tingkat aras 1 dan aras 2 berdasarkan kepada rutin kita seharian. Okey, sebab secara ringkasnya, sistem lampu, pencahayaan, sistem penapisan udara, sistem basuhan di laundry, sistem pendingin hawa di rumah, semua saya connectkan dengan telefon. Jadi apalah guna kalau kita guna telefon pintar hanya sekadar menerima panggilan atau sekadar menghantar dan juga menerima mesej sahaja. Jadi kita boleh optimiskan penggunaan telefon pintar ini dengan menggabungkan dengan sistem smart house di rumah. Smart home lah kita panggil sebagai smart home di rumah. Jadi tips-tipsnya adalah tidak semestinya bahan ataupun barang yang kita gunakan itu perlulah mahal untuk mendapatkan ia cantik, tetapi kita perlu bijak dalam menyusun atur sesuatu perkakasan ataupun menyusun atur sesuatu barang perhiasan itu mengikut kepada kreativiti kita. So dalam mendekorasi tidak ada cantik ataupun tak cantik kerana ia adalah satu konsep seni. Jadi seni adalah satu subjek yang subjektif dan dia terlalu abstrak, maka setiap orang akan mempunyai seni mereka yang tersendiri. Sepanjang 3 tahun tinggal di rumah ini, hampir 10 kali Dr. Arif membuat perubahan dekorasi. Setiap pemilik kediaman pastinya mempunyai minat tersendiri dalam menghias rumah masing-masing, namun bergantung kepada cita rasa dan bajet yang ada. Rumah yang selesa sudah tentu mewujudkan suasana kediaman dan mencetus emosi yang berbeza. Kepada mangsa banjir yang kediaman mereka terjejas teruk baru-baru ini, kami amat bersimpati dan mendoakan agar semuanya kuat dan tabah menempuh dugaan ini. Jutaan terima kasih juga kepada semua yang telah bertukus lumus dan ikhlas menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Baiklah, terima kasih juga diucapkan kepada Open House KLCC yang sangat cantik ini kerana sudi menerima kunjungan Nona. Sebelum Mira berundur, jangan lupa layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran